persinggahan semua pedagang-pedagang yang berjalan tempat tu ada air, ada minum, boleh rehat, dan ada sebuah gereja. Sampai ke situ, orang ke semua turun, mula-mula nak pergi dulu ambil tempat, pincuk dulu tempat, nak rehat ke, nak mandi ke, sebab lama dalam perjalanan. Semua turun pergi. Seorang sahaja yang tidak, yang turun daripada kenderaan unta tapi tidak pergi ke gereja. Budak 12 tahun, nama dia Muhammad bin Abu. Mana dia tidak lihat, tidak menghadap langsung ke gereja itu. Dalam gereja itu ada seorang toke besar dia. Itulah nama yang kita dengar, nama dia Buhairah. Buhairah sedang melihat daripada gereja dia ke arah luar dengan penuh minat kepada budak yang tidak memandang langsung ke gereja dan mukanya tepat menghadap ke Palestin, Baitul Maqdis. Lalu Buhairah minta izin kepada Abu Talib. Memang Abu Talib itu ketua rombongan, nak pergi berjumpa dengan budak ini. Dia pergi berjumpa dan Abu Talib ikut. Orang ikut. So Buhairah bertanya Abu Talib soalan-soalan yang kena jawab ya. Tidakkah budak ini seorang anak yatim? Ya. Tidakkah dia dipelihara oleh datuk dia? Ya. Tidakkah datuk dia telah meninggal dunia? Ya. Tidakkah dia dipelihara oleh bapa saudara dia? Aku. Baki lagi satu. Boleh suruh dia buka baju tidak? Aku nak tengok di tengah-tengah tungkuk ini ada apa. Dibuka. Itulah Abu Talib dapat melihat apa yang tengah-tengah bahu ini, di antara dua bahu tengah-tengah ini ada macam daging tumbuh sikit, tapi daging ini bukannya cacat, ada macam bulat begitu, dipanggil khatamun nubuwwah. Allah buat begitu, tengah belakang dia khatamun nubuwwah. Hadis lain, hadis Tirmizi, sahabat pernah pegang, Nabi suruh pegang belakang dia, urut macam urut kita lah. Dia tanya, ma hadha? Apa ni? Nabi kata, hadha khatamun nubuwwah. Bila Buhairah tengok itu, buka, nampak dengan jelas khatamun nubuwwah, dia kata, tutup segera, bawa balik segera budak ini ke Mekah. Jangan sampai orang Yahudi nampak ni. Sifat-sifat kenabiannya cukup jelas. Abu Talib terus mengirim Muhammad daripada Basrah itu balik ke Mekah dengan tidak pergi mereka ke Syam. Ambil nasihat daripada Buhairah tadi. Nabi balik. Soalan sama. Jadi daripada awal dah Abu Talib tahu, mengatakan bahawa Muhammad ini dengan dia yang pelihara dia. Dia pun nampak awan ikut dia dan confirm daripada Buhairah itu dia ni bakal Nabi. Dia pun lahir pun dia tahu dah. Adakah bila Muhammad mengajak dia kepada Islam, dia terima ke tidak? Apa yang menghalang dia? Dia tidak beriman sampai akhir hayat dia. Mana saat-saat akhir sebelum dia wafat itu, kalau masa awal dia takut nak beriman, takut kena letak jawatan penghulu Mekah, takut nak kena ikut Muhammad, anak saudara, kopak saudara, takutlah, takut hilang baca pencarian dan sebagainya, takut. Tapi ini saat dia sudah nak mati, datang Muhammad itu kata, ya asyhid ya amma ana nabi, ana ibnu Abdul Muttalib, ana la kadhib. Mengakulah, bersyahadatlah wahai pak saudaraku,
Aku Nabi sungguh. Aku cucu Abdul Muttalib, pak kamu. La kalib. Aku tak bohong. Beriman bukan tidak bertolak. Mati dengan tidak beriman. Sebab Nabi tahu sangat dia mati tidak beriman. Nabi tahu kata aku Nabi suruh, aku tidak bohong, maka dia akan masuk neraka. Seminggu Nabi berduka cita, tidak keluar kepada masyarakat. 1 minggu Nabi tidak keluar daripada rumah, dia akan keluar semayang, masuk aktiviti lain, semua macam tergenala. Kasar terlampau duka cita pak saudara yang tahu dia Nabi. Tapi saya, inilah yang kalau ayat lain orang sebut, dia katakan kalla innal insana yurabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya kata Allah, innal insana lakanud, manusia ini keingkarannya kepada Allah Ta'ala itu teguk. Kanun, dia menolak benarnya agama Allah dengan cara yang angkuh. Wa innahu ala dzalika syahid, dia menjadi saksi atas diri dia. Dia tahu barang itu benar, tapi dia menolak. Kenapa dia kanun? Saya jawab yang tadi. Punca utamanya, maka dia biarkan mata hati dia buta. Mata hati Abu Talib buta, tak nampak kenabian Muhammad, tak nampak kerasulan Muhammad. Dia nampak Muhammadul Yatim, Muhammad seorang anak yatim. Cukup seminggu Nabi berduka cita, seminggu, baru turun Jibril. Itulah masanya datang wahyu kepada Muhammad yang mengatakan bahawa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu wahai Muhammad tidak boleh memberi hidayah kepada orang yang kamu kehendaki. Hidayah bukan kerja kamu. Hidayah kerja Allah. Kamu menyampaikan sahaja, terima kita terima, bukan kerja kamu, usah duka cita. Walakin Allah yahdi man yasha, Allah tahu siapa nak beri hidayah. Yang nak terima hidayah, Allah bagi hidayah. Tak ada sebab Allah tak bagi. Yang menolak hidayah, membiarkan mata hati dia buta, maka dia menolak hidayah. Bukan dia suruh. Cuba kita bayang lagi sekali mengatakan bahawa masyarakat Mekah itu bukan besar mana pada Mekah tu. Sekarang pun tak pada besar, dulu tak mampu. Masyarakat yang tertutup itu, yang kenal setiap individu orang kenal. Yang arifunahu kama yang arifuna abna'ahum. Allah beritahu dah, mereka kenal dia. Bukan sahaja keluarga dia kenal, hatta orang-orang Ahlul Kitab kenal Muhammad. Semua orang Mekah itu yang arifunahu, kenal Muhammad itu kama yang arifuna abna'ahum, macam mereka kenal anak-anak mereka. Kalau kenal, maka mereka tidak beriman. Maka kadang-kadang kita manusia katakan kadang amanah tadi itu tidak sampai ataupun sampai, mata hati mereka itu gelap ataupun kelabu atau berlangsung tak nampak, maka mereka menolak hidayah. Cuba tengok, Allah nak bagi hidayah lagi kepada mereka. Allah nak tolong manusia dengan perkataan Muhammad ini, maka nampak ini bukan kerja manusia. Ini kerja yang datang daripada luar, mestilah daripada Allah yang Maha Kuasa. Apa di antaranya yang Quran rakamkan dalam surah Al-Qamar. Surah Al-Qamar ayat 1, 2, 3, 4, 5. Cerita ni orang
musyrikin kerana gelapnya, kerana tidak terbuka mata hati dia. Dia tak nampak bahawa Nabi Muhammad ini insan terpilih, insan pilihan Allah, insan yang cukup baik daripada sebelum Nabi pun. Akhlak dia, tutur kata dia, semuanya menunjukkan kepada Allah. Tapi mereka menolak juga, sampai kepada mereka Allah nak tolong lagi mereka, nak buka mata hati mereka. Mereka sendiri memasang perangkap, nak perangkap Nabi Muhammad, nak memalukan Nabi Muhammad, nak mengatakan Muhammad ini temberang dan bohong. Mereka berpakat, berpura-pura nak jadi baik, antar perunding berjumpa dengan Muhammad. Runding apa? Ya Muhammad, anta minnina wa ana minkum. Wahai Muhammad, kamu kan sebahagian daripada kita, dan kita pun kan sebahagian daripada kamu. Kamu anak daripada saudara kami, ataupun sepupu kami, ataupun anak sepupu kami. Kita ni asyirah, adik-beradik kan. Sekarang selama ini kamu mengajak kami kepada Islam itu, kami tak nampak sebagai bukti nyata Islam itu benar. Dan kamu sendiri pun kami tak nampak langsung sebagai bukti nyata kamu ni Nabi. Nabi kata itu, aku bawa Quran kepada kamu. Quran itu kata, hada asatirul awwalin. Kita tahu itu Quran itu cerita dongeng. Ditolak asatirul awwalin. Kita tahu cerita dongeng yang Nabi suruh orang tulis. Itu aku dah tunjuk beberapa mukjizat aku dan sebagainya. Itu kerja sihir. Itu kami tidak pernah minta membuat bengkel, kamu buat. Rancang, kamu buat. Okey. Bagaimana sekarang kalau kita berpakat? Bolehkah tidak kamu lakukan satu perkara yang kami minta kamu lakukan? Tak macam dulu kami tak minta pun kamu buat. Tapi ini kami minta kamu buat satu benda yang kalau kamu boleh buat benda itu, kami nak fikir tengok betulkah tidak kamu ni Nabi. Tapi kalau kamu tidak boleh buat, kamu kena resign 24 hours. Tak ada dah, kamu tak ada peluang dah. Kalau kamu tak boleh buat, aku minta ini, kamu sah dah, bukan Nabi, kamu otak. Nabi kata, dia bagi jelas, sebab kalau aku boleh buat, mau beriman ke tidak? Kalau aku tidak boleh buat, kamu cabar aku suruh tinggal jawatan. Tak apa. Tapi kena pastikan kalau aku boleh buat, kamu beriman. Kalau aku tak boleh buat, aku boleh. Oh, ini suatu persimpangan, bukan senang punya cerita ni. Bukan tahu dia berasa buat apa. Akhir setuju. Kamu tunggu apa yang kami nak suruh kamu buat, kamu buat. Kalau kamu tidak boleh buat, sah dah, kamu bukan Nabi. Kalau aku boleh buat, okey, kami terima kamu Nabi. Berpakatlah mereka keluar di Batahak Makkah. Kita bayang tengok Batahak Makkah itu yang sekarang ini, yang sebelah apa nama di Sa'i itu, dekat dengan rumah Nabi lah, rumah Nabi sekarang baru Nabi. Batahak tempat lapang dulu. Sebelah kanan kan bukit Jabal Qubais dengan Jabal Syu'ab Amir. Bulan sedang mengambang. Ra'aital badr ya Muhammad, kamu nampak atau tidak bulan purnama? Kau tak nampak sebulan purnama? Nampak. Yang kami nak sekarang wahai Muhammad, kamu belah 2 bulan itu. Satu belah yang pecah itu kamu tolak dengan tangan kamu sampai hilang di bukit Jabal Qubais. Lagi satu kamu tolak tangan kamu sampai hilang di bukit Syu'ab Amir. Ifan, buat. Ya Allah,
memang menggigil para sahabat. Tapi Nabi dilihat mengambil mulutnya, itulah yang dia kata, ya Allah, kalaulah kau tidak tunaikan apa yang orang ini meminta kepada aku, kamu tak tunaikan permintaan mereka, ya Allah, aku bimbang, takut dah tak ada orang seorang pun, bahkan aku seorang saja yang akan sujud menyembahmu di bumi ini, ya Allah. Yang Islam dah pada akan kafir. Aku bimbang, tunailah permohonan mereka, ya Allah. Sampai Jibril, angkat tanganmu, tunjuk ke bulan, belah. Angkat, tunjuk, bulan belah. Tolak sebelah, hilang. Tolak sebelah, hilang. Terpukul lama. Boleh aku tolak balik bulan? Dia dah lama sangat. Tolak balik, centum balik. Dan kesepian yang begitu itu. Nabi tanya, hal hada ma turidu? Inikah yang kamu minta aku buat? Semua tak mari bercakap. Akhirnya pak saudara dia yang cakap. Kata, ittahamnahu bisyah. Kita tuduh dia, tuduh Muhammad. Kita tuduh dia, kata dia ahli sihir. Dengan kita sengaja tuduh tanpa ada sebarang bukti yang pernah kita nampak. Malam ini kesemua kita nampak bukti yang paling terang. Bulan terbelah dua, itu pekerjaan sihir yang nyata. Jangan siapa pun beriman. Jom kesemua balik. Tuan-tuan, baru berjanji. Balik ke semua puak tu, datang lagi Jibril. Baru turun ayat tadi, surah Al-Qamar, surah bulan, nama surah bulan. Bulan apa nama lah lagi? Surah bulan, surah yang bunyi iqtarabatis sa'ah wa insyaqqal qamar wa iyaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir wa kazzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqim. Wahyu ini ada rakaman nak mengatakan bahawasanya bahawa cerita yang kata bulan terbelah dua yang mereka dakwa sebagai sihir, bukan sihir. Yang tertarabati sa'ah, kamu wahai Muhammad, kami putuskan ketika kiamat sudah menghampiri, kamu Nabi yang terakhir, lepas tak Nabi dah, dunia ini sudah menghampiri kiamat zaman itu. Wansyaqqal qamar, bulan telah kami belah dua. Insyaq, inpalaqa qit'atain. Inpalaqa, dia pecah di tengah-tengah. Qit'atain ini dua ketul, satu ke kanan, satu ke kiri. Jadi bukan berlaku secara sihir, tidak berlaku, cuma nampak macam orang campak tali jadi ular. Tak, tali tetap tali. Ular itu yukhayyalu ilaihim annaha hayatun tas'ah. Khayal sahaja nampak macam ular, bukan ular. Kalau bani pergi pegang itu dia jadi tali balik. Siapa pergi pegang? Tapi ini tidak. Ini memang bila Quran mengatakan wan syaqqal qamar, bulan terbelah semua. Itu yang saya kata, kalau Allah izin satu masa ini di antara bukti-bukti mukjizat. Kalau Allah izin satu masa sampai kita sebuah Islam boleh buat roket, boleh sampai ke bulan, tugas pertamanya tengok balik bulan yang terbelah itu. Mesti ada sampai sekarang boleh buatkan, boleh perutkan secara scientifically
bulan memang terbelah dua. Geologi, arkeologi. Bila dapat dibuktikan begitu, kaitkan dengan betulnya Quran, memang sah dalam catatan sejarah, memang malam itu bulan terbelah dua sungguh, kerana waktu mereka menolak balik semak minum kopi lepak-lepak itu, bulan terbelah sungguh. Nanti jangan percaya lagi, jangan percaya dia sihir kita. Tapi kalau dia sihir kita, dia tak boleh sihir orang luar. Sekitar besok ada kafilah daripada Yaman, daripada Yaman kita punya kafilah akan sampai besok. Mereka melantik di tengah padang pasir. Kita tunggu dulu, tanya orang tengah padang pasir malam tadi, mereka nampak tak bulan tu macam mana. Tunggu sampai semua petang besok, kafilah minal Yaman sampai ramai tunggu. Sampai sahaja kafilah itu belum lagi mereka tanya. Orang Mekah belum tanya lagi kafilah itu apa yang mereka bilang tadi. Mereka lebih awal kata, atarawunal badal laila, kamu nampak tak bulan malam tadi? Apa dia? Insyaqqal qamar. Kami tengah padang pasir panjang, dia bulan terbelah dua. Itu bukan sihir. Kalau sihir orang depan dia nampak, meluk-meluk nampak, mesti dari realiti. Confirm memang bulan terbelah sungguh bukan sihir. Bagaimanakah tidak oh, itu saya kata balik kepada mata hati yang telah dibukakan, itulah maka dikatakan wahum yanzuruna ilaika walakin la yubsirun. Mereka nampak bulan dengan mata kasar mereka, tapi hati mereka tidak nampak. Itu bukan sihir, tapi dia mukjizat Allah. Bila mukjizat Muhammad ini betul. Tengok timing itu. Kamu suruh sekarang belah. Tolak. Sekarang aku nak tangkap balik. Macam kuasa ada pada dia. Kuasa ini tidak mungkin berlaku melainkan dengan mukjizat. Saya nak mereka sekarang bercerita dan mengatakan bahawa kalau itu suatu kedegilan orang yang dapat melihat dengan mata kepala mereka Muhammad, lihat mukjizat demi mukjizat, bukan satu mukjizat. Tengok macam di antaranya seorang Arab, Samsing besar Mekah, nama dia Fadalah Ibn Amir. Fadalah ini dia memang kaki bunuh orang, memang kaki Samsing semua. Orang hangatkan dia, orang kipahkan dia dan sebagainya. Fadalah akadnya pada setuju. Dia kata aku nak habiskan Muhammad ini. Sebesar Fadalah ini, bila dia kata begitu tu memang boleh pegang lah. So Fadalah balik ke rumah ambil hanjar pisau yang bengkok, dalam baju, pergi tunggu Muhammad di Baitullah. Muhammad SAW ni dah Nabi dah. Muhammad SAW dah Nabi dah, akan datang bertawaf pada pagi itu. Maka Fadalah dengan azam dia masuk. Aku nak tawaf di belakang dia, aku nak tikam dari belakang. Dia sampai pokoknya Muhammad sedang tawaf. Dia masuk saja belakang Nabi Muhammad. Dia tahu Muhammad tak kenal dia. Nabi tanya dia, apa Fadalah ini? Kamu nampak Fadalah kan? Dia datang banyak. Kalau nak wama pi jaibi, dalam poket hang ada apa? Allah, tak ada apa. Ada hanjar kan?
apa ada dalam dada kamu, wahai Allah Ta'ala? Tak ada apa aku nak tawaf. Abaghaida dhalika takun? Kamu bukan yang nak tawaf kan? Terancam dia. Nabi pegang dada dia. Tak elok kerja bunuh orang. Cari kerja lain lah. Aku nak doakan kepada kamu nak yang benar, Allah bagi hidayah kepada kamu. Kalau nak yang sesat, kamu akan dan kamu tidak akan mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi letak tangan, letak tangan Allah Taala. Nabi doakan dia, tenang wahai Allah Taala. Aku minta hidayahkan kepada kamu Allah Taala. Doa begitu, dia terus lari balik. Lagi balik, jumpa dengan isteri dia, dengan keluarga dia. Dia kata, aku datang daripada manusia yang cukup ganjil. Dia tahu apa dalam poket aku di luar, dia tahu dalam hati aku. Dalam poket aku dia tahu, dalam hati aku tahu. Aku datang nak bunuh dia, aku bohong dia, kata dah. Aku bunuh aku kan. Lepas tu keluarga dia kata dekat dia, izan buah Nabi. Kalau itu maka dia Nabi. Atau nubuh Nabi. Aku agak pun Nabi. Tak tetap agak-agak. Jom kita pergi semula. Kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah Islam. Itu orang yang hati dia terbuka, menerima hidayah, maka boleh terima hidayah. Tapi kenapa kita nak pergi jauh sampai ke zaman itu? Mari zaman kita. Mari zaman kita. Wa ma mana'an nasa an yu'minu idh ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalina aw ya'tiyahumul adabu qubra. Apakah yang menghalang manusia hari ini? Dulu sampai hari ini, an yu'minu, mereka benar-benar beriman dengan seluruh Allah, dengan seluruh wahyu yang Allah turunkan kepada mereka, Quran. Apakah yang menghalang manusia tidak mau menurut kehendak Allah dalam Quran? Ija'ahumul huda, tidakkah telah sampai kepada mereka kesemua hidayah? Quran itu hidayah. Di pada awal surah Al-Baqarah itu, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tapi kita dah awal lagi dah, Quran itu kitab hidayah. Hidayah apa dia? Kitab yang membuka minda manusia, hati manusia beriman dengan Allah. Kan Quran itu dikatakan mukjizat. Kan Quran itu dikatakan kalau Baqarah, kalau kamu ragu Quran ini bukan wahyu kami, kamu buatlah satu surah yang hampir sama dengan Quran, bandingkan dengan Quran. Kamu boleh sama dengan Quran. Kalau boleh buat satu surah, Quran ini bukan mukjizat. Buat Arab pandai Arab, sekarang buat pandai Arab. Boleh tak orang buat Quran satu surah Al-Kausar 3 ayat. Inna a'tainakal kausar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 3 ayat tu pernah ada orang boleh buat. Dari dahulu sampai sekarang. Usah 3 ayat lah banyak.